Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan mempelajari bidang akidah dengan tajuk beriman dengan sam'iyat. Antara contoh-contoh perkara-perkara sam'iyat ialah alam barzah, syurga, kiamat, malaikat, soalan kubur, neraka, mizan, sirat dan padang mahsyar. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan sam'iyat? Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Hukum beriman dengan perkara sam'iyat ialah kita wajib meyakini perkara-perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Di dalam Al-Quran dan juga hadis ada menceritakan tentang perkara-perkara sam'iyat. Antara perkara-perkara sam'iyat ialah yang pertama, alam barzah. Alam barzah ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Yang kedua, padang mahsyar. Padang mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa yang sangat takut dan cemas. Yang ketiga, mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya akan beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Perkara yang keempat ialah sirat. Sirat ialah titian yang merentangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi Muhammad menggambarkan kepantasan melintasinya bergantung pada amal soleh
semasa hidup di dunia. Ada yang melintasnya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasnya lalu terjatuh ke dalam neraka. Yang kelima, syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Di dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Penghuninya juga dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutera serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Dan perkara sam'iyat yang keenam ialah neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaan yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat terseksa dan terlalu dahaga. Mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus terbakar dan ususnya terpotong-potong. Baiklah, mari kita lihat kesan-kesan jika kita beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Kesan yang pertama, ia akan menjadikan manusia itu seorang yang bertakwa, iaitu yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya serta menginsafi azab di akhirat. Kesan yang kedua, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa dengan istiqomah melakukan ibadah fardu dan sunat serta menghindari maksiat dan sifat yang keji. Yang ketiga, menjadikan redha Allah sebagai matlamat hidup dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup serta mengisi masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Yang keempat, mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak yang mungkin dengan cara membantu mereka yang memerlukan, juga bersikap pemurah dan dermawan. Dan yang terakhir, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran dengan cara tolong-menolong dalam perkara kebaikan, juga bersama-sama mencegah kemungkaran. Secara rumusannya, kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya dengan istiqomah melakukan ibadah fardu dan membanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan Allah. Semoga anda memahami isi kandungan yang dipelajari. Alhamdulillah, semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe.